Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis itu dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Pengurusi, barisan ahli jawatan kuasa, yang saya kasihi barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin dan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dan hidayah kepada kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang sangat mulia ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini pernah saya sebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Lubabah radhiyallahu anhu mengenai bagaimana azimnya hari Jumaat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, sehingga kan pada mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitr. Hari Jumaat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan hari Jumaat ini lebih daripada yaumul Aidil Fitri dengan yaumul Adha, lebih besar, lebih mulia lagi. Masya-Allah tabarakallah. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut ada 5 perkara yang berlaku pada hari Jumaat. Maka pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya highlightkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, pada hari Jumaat ini, wa fihi taqumus saah, yang mana pada hari Jumaatlah akan berlakunya bumi ini, akan berlaku hari kiamat. Sehingga kan pada mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, di bumi, angin, bukit, gunung, ganang, semuanya takut apabila tibanya hari kiamat, apabila tibanya hari Jumaat, kerana pada hari Jumaat inilah kemungkinan akan berlakunya hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abi Sa'id. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama qarna wastama'a al-udhunu mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku ini menjadi seorang yang dapat bersenang lenang, yang dapat bersenang lenang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sedangkan malaikat Allah yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu telah meletakkan sangkakalanya dalam mulutnya dan menunggu dengan penuh perhatian bilakah yang akan
diperintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasakan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat berat. Nah, sehingga kan mereka menyangka, bagaimana mungkin kami ini boleh bersenang lenang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan malaikat Allah yang diperintahkan untuk meniup sangkakala ini sudah berada dalam keadaan mode standby. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sangkakala tersebut telah diletakkan di mulutnya dan menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, maka berlakulah hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ingat perkara ini perkara yang dongeng, tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana peristiwa mengenai sangkakala, yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur, dan ingatlah wahai manusia, hari di mana akan didatangkan pada hari tersebut peristiwa tiupan sangkakala, fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Allah beritahu, maka pada ketika itu setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit dan berada di bumi, semuanya dalam keadaan terkejut apabila mendengar tiupan sangkakala tersebut. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka dalam keadaan mereka gerun gementar itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tak terkecuali semua makhluk Allah yang berada di langit dan juga yang berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kullun atauhu dakhirin, maka pada ketika itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mufassirin dalam menterjemahkan wa nufikha fis-sur, sangkakala itu bagaimana cirinya, maka datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaa arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masur, qala qarnun yanfukhu fihi. Telah datang satu ketika seorang badui datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bertanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana sifat as-sur itu? Bagaimana sifat tiupan, bagaimana sifat sangkakala tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan qarnun yanfukhu fihi, yang mana bentuknya itu seperti tanduk yang digunakan untuk tiup, untuk meniup. Allahu Rabbi, riwayat daripada Imam Tirmizi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan bahawa tiupan sangkakala ini yang ditiupkan oleh para malaikat yang bernama Israfil ini, dan hampir keseluruhan ulama tidak menolak bahawa yang meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Tugasnya itu adalah untuk meniup sangkakala. Maka para malaikat Israfil ini tuan-tuan, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id ini tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bagaimana mungkin kalian boleh rasa aman, kalian boleh rasa tenang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat Israfil itu sudah bersedia dalam pada mana menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala
maka akan hancurlah muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kalian akan datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa kullun atauhu dakhirin, dalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian tiupan sangkakala ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku dua kali. Pertama, tiupan sangkakala itu berfungsi bagaimana untuk menggegarkan sehingga menakutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakutan tersebutlah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mati. Akan mati. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlakulah selepas itu tiupan sangkakala kedua. Perkara ini dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiupan yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka akan hancurlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi, illa man syaa Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, lepas dah selesai, dah mati dah hapus dah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan juga di bumi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ghafir, limanil mulkil yaum, pada hari ini siapa yang raja? Siapa yang sangka mereka berkuasa? Allahu akbar. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa nufikha fihi ukhra. Maka lepas berlaku tiupan sangkakala pertama, maka akan berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Summa nufikha fihi ukhra, akan berlaku tiupan sangkakala yang kedua, yang mana fungsinya itu fa idzahum qiyamun yanzurun. Segala makhluk-makhluk Allah tadi, termasuk kita ni, yang mana dimatikan, maka kita akan bangkit menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata apa? Sampaikan para sahabat bila dengar sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rasa berat sangat hidup mereka. Allah Rabbi. Mereka rasa takut, rasa risau, rasa bimbang bila mana berlakunya hari kiamat dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi SAW melihat keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang cukup risau bila mana disabdakan oleh perkara seperti ini, maka Nabi kata apa? Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Nah, dalam pada mana sama juga kita tuan-tuan, dalam pada mana kita dengar hadis ini tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa takut tuan-tuan, ya Allah, macam manalah aku nak kembali kepada Allah, macam manalah aku nak persembahkan segala amalanku. Nah, Nabi kata apa? Baca ayat ini. Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah, 'ala Allahi tawakkalna, 'ala Allahi tawakkalna. Saya ulang balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Dalam pada mana kalian risau, kadang-kadang kita duk fikir, bila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala banyak tak amalanku? Bila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala banyaknya dosa-dosa yang telah aku lakukan. Risau nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pada mana nak persembahkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajarkan doa ini. Duk pakat-pakatlah lepasnya boleh amal, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Dengan kita baca doa ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik untuk kami serahkan segala urusan kepada Allah, dan kepada Allah lah kami berserah kepadanya. Yang penting jalan terus dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
terus melakukan kebaikan. Jangan pandang remeh dengan segala kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan. Terus lakukan kebaikan, terus lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang lepas, dosa-dosa maksiat yang lepas, terus istighfar dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bila mana dikembalikan kepada Allah, kita dok dengarkan fa idahum qiyamun yanzurun, maka kalian akan balik kepada Allah, menuju kepada Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa pun yang berani berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nah, kerana apa? Risau, bimbang, takut dengan amalan-amalan yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apabila tibanya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala itu akan berbicara bersama dengan kalian, berbicara dengan kita. Nah, tanpa ada penterjemah di antara kamu dengan dia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kita sama-sama fikirkan, nak bagi tahu pada ketika itu, dalam keadaan kalian gerun, dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita risau. Selalunya kalau kita takut, kita risau, kita mesti cari teman. Mat, jom Mat, teman aku jap Mat, aku nak pergi sini Mat, aku risau lah. Itu memang sifat kita lah. Di sini Nabi SAW sebutkan, cuba bayangkan dalam keadaan kita kaget, ketakutan nak berhadapan di hadapan Allah, tak ada orang nak teman kita. Sebab tu Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan kalian tanpa ada seorang penterjemah pun. Nah, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Dia punya takut, tuan-tuan, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Maka pada ketika itu hamba Allah ni akan pandang sebelah kanan. Bila pandang sebelah kanan, dia terkejut ya. Dia terkejut. Kerana apa? Pandang sebelah kanan, apa yang dia nampak adalah segala amalan-amalan yang telah dilakukan. Macam kita lah hari ni. Kita kalau nak tenang lah, contohnya tuan-tuan ingat saya tak nervous ke kalau kata contoh setiap kali nak kuliah, setiap kali nak tazkirah? Nervous. Nervous. Dalam memberi ucapan, nak public speaking pun, kalau kita pun ada teknik dan teknik macam mana nak hilangkan nervous, tenang, tarik nafas. Ingat tak nervous ke? Nervous. Dalam dia takut ni, tuan-tuan, takut berada di hadapan Allah, mulalah nak tenangkan diri, pandang kiri, pandang kanan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dalam pada mana dia konon-konon nak tenangkan diri dia tadi tu, pandang sebelah kanan, dia nampak amalan-amalan dia, lagi tambah dia takut. Lagi tambah dia takut. Dia pandang kanan, yang dia nampak adalah amalan-amalan yang telah dia lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Pandang kiri pula, nampak lagi amalan-amalan itu. Ingatkan pandang kiri, pandang kanan, nak bagi tenang, lagi tambah takut lagi, tuan-tuan. Kerana apa? Takut dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan, segala maksiat-maksiatnya, segala keburukannya. Maka dia tengok perkara tersebut, Allahu Rabbi. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia memandang, wa yanzuru baina yadayhi apabila dia memandang ke depan, dia akan nampak di hadapannya itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fattaqun nar walau bi syaqqi tamrah.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, peliharalah diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mafhum hadis, wahai manusia, peliharalah diri kamu daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kalian daripada terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap daripada kita, saya yakin, nah termasuk saya sendiri, kita semua hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang bertakwa ini, kita mengharapkan dengan amalan kita yang ada ini tuan-tuan, kita mengharap bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan bahawa kita ini adalah seorang hamba Allah yang berjaya dan Allah ampunkan dosa kita. Tak ada siapa pun yang dalam masjid ni yang mengharapkan bila mana dia kembali kepada Allah, dia gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila pada mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana pada hari kiamat kelak di padang mahsyar kelak, Allahu Rabbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnafin. Pada hari kiamat kelak, manusia itu akan dihimpunkan dalam 3 golongan. Manusia itu akan dihimpun dalam 3 golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Golongan pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dalam pada mana dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu berjalan dalam keadaan berjalan kaki. Dia itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berjalan kaki. Golongan kedua, wasinfan rukbanan, dalam pada mana dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini berjalan dalam keadaan menunggang. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wasinfan ala wujuhim, dalam keadaan golongan ketiga ini, dalam keadaan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan dengan menggunakan muka-muka mereka. Maka qila ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bila sahabat dengar bila Nabi kata mereka golongan ketiga ini akan berjalan dalam keadaan dengan muka mereka ini tuan-tuan, jadi peliklah. Kalau saya pun pelik. Sunnatullah yang Allah jadikan pada dalam diri manusia, kita berjalan guna apa? Kaki. Nah, kalau kita tengok orang berjalan guna tangan tu, kan jadi pelik tu. Tak, lagi pula orang yang berjalan menggunakan muka. Maka para sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana? Tak dapat bayang, tak boleh go, tak boleh imagine macam mana manusia ni berjalan di padang mahsyar dengan menggunakan muka-muka mereka. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan kalian berjalan dengan menggunakan kaki, begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala berkuasa bagaimana menjadikan golongan ketiga ini berjalan dengan muka-muka mereka. Allahu Rabbi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ama innahum yattaquna biwujuhim kulla hadabin wa syaukatin. Dalam pada mana dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan muka-muka mereka, ketahuilah oleh kalian bahawa mereka berjalan di atas duri-duri yang tajam. Nah, di atas duri-duri yang tajam. Allahu Rabbi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita risaukan. Nah, kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini hari Jumaat kan? Hari ini hari Jumaat. Perkara ini yang perlu kita duk bimbang, fikirkan. Nah, bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala boleh datangkan hari kiamat yang mana akan hancur bumi ini. Saya dah bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengenai khutbah ataupun ucapan Utbah bin Ghazwan, bagaimana dia telah mengisytiharkan
yang mana mengenai kemusnahan bumi ini, yang mana bumi ini tidak lagi seperti sedia kala. Kerana apa? Uqbah bin Ghazan mengatakan bahawa aku telah melihat bumi ini sudah berpaling ke belakang dan berlari dengan laju. Allahu Rabbi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pada mana sebelum perkara ini berlaku, tuan-tuan, sama-samalah untuk kita sama-sama memperingati diri kita, diri saya dan diri kita semua. Dalam pada mana kita menyelusuri sebuah kehidupan di atas muka bumi Allah ini, menjadi seorang manusia, maka jadilah seorang manusia yang mana mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seorang manusia yang Nabi SAW sebutkan, bila pada mana kalian itu diserahkan dalam kubur, kalian itu tanpa membawa bekalan. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan, orang yang masuk kubur tanpa bawa bekalannya, tanpa bawa bekal, tanpa bawa amalan yang baik, tanpa bawa satu jaminan, bila mana dia kembali, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebutkan dia ini seperti berlayar di tengah lautan tanpa menggunakan bahtera. Allahu Rabbi. Hadisnya Nabi SAW sebutkan, saya petik hadis ini daripada kitab Nasaihul Ibad. Pun ada yang tanya nanti Saya petik hadis ini daripada kitab Nasaihul Ibad. Nabi SAW bersabda, "Man dakhala al-qabra bila zadin." Barang siapa yang mana jasadnya itu diserahkan ke dalam kubur. Allahu Rabbi. Duk bila sebut pasal kubur, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba masuk sikit Nabi SAW kata apa? Man dakhala al-qabra bila zadin. Barang siapa yang jasadnya itu diserahkan, iaitu masuk dalam kubur dengan dia tak bawa bekalan, tak prepare, tak buat persiapan, dan dia telah dihantar ke dalam kubur, faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Ketahuilah bahawa dia itu seolah-olah sedang mengharungi sebuah lautan yang luas tanpa menggunakan bahtera. Maka di sini, tuan-tuan, dapat kita faham di akal fikiran kita, di akal fikiran kita. Cubalah bayangkan bagaimana seorang manusia itu yang dicampak di tengah-tengah lautan ingin merentasi lautan yang luas tanpa menggunakan bahtera ataupun kapal. Maka pasti dan pasti, insya Allah, pasti dan pasti dia akan karam dan mati. Walaupun dia hebat mana pun, walaupun dia hebat berenang macam mana pun. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Nabi SAW suruh fikirkan sebelum pada mana diri kita semua ini diserahkan ke dalam kubur. Kerana apa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW sebutkan kubur itu adalah tempat persinggahan yang pertama sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini daripada Hani rahimahullahu taala maula Uthman annahu qal, yang merupakan, Hani ini adalah merupakan hamba Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, annahu qal, setelah pada Hani ini adalah seorang hamba Uthman radhiyallahu anhu yang telah dimerdekakan yang telah bebas. Insyaallah tabarakallah. Dia telah berkata, kana Uthman radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabullal hilyati, bila pada mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu singgah di kawasan perkuburan, maka dia mengatakan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini akan menangis sampai basah janggutnya. Faqila lahu, maka
Ada orang bertanya dengannya, bertanya kepada Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, "Tudhkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, kalau dulu aku lihat ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mengenai syurga, mengkhabarkan mengenai neraka, aku tidak melihat bagaimana engkau menangis seperti ini. Kenapa pada waktu ini, di waktu tanah perkuburan ini, engkau menangis dengan sebegitu rupa? Sedangkan sebelum ini, pengkhabaran syurga, pengkhabaran neraka, engkau tidak menangis seperti mana keadaan engkau sekarang. Nah, faqala, maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," ketahuilah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Ketahuilah oleh kalian, kubur ini adalah tempat persinggahan yang pertama sebelum pada mana kalian menuju kepada akhirat. Nah, dia perbahasan dia luas, saudara. Kemudian Nabi kata apa? Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang pada mana dekat persinggahan yang pertama ni, RNR kubur ini, perhentian pertama ni, dia berjaya, dia sukses, Nabi kata, fama ba'dahu aisaru minhu, pasti dan pasti persinggahan-persinggahan yang seterusnya dia akan berjaya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang diserahkan ke dalam kubur tetapi dia gagal, dia tak sukses, maka Nabi kata apa? Pasti dan pasti persinggahan-persinggahan selepasnya itu akan lagi bertambah dahsyat sebelum pada mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Utsman kata apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu." Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hendaklah kalian itu apabila datang kepada tanah perkuburan, maka fikirkanlah bahawa akan ada azab yang sangat dahsyat di dalam kubur tersebut. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konklusi yang ingin saya datangkan kepada kita tuan-tuan, minggu demi minggu, hari demi hari, kita hadir ke rumah Allah di Masjid Al-Irsyad ini tuan-tuan, kita dapat rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Setiap minggu kita dapat hadir ke sembahyang Jumaat di Masjid Al-Irsyad. Maka di sebalik perkara tersebut tuan-tuan, sama-sama kita renungkan, sama-sama kita fikirkan, Allah panjangkan usia kita ini, apa usaha kita untuk membuat bekalan sebelum akan tiba satu masa nanti setiap hari Jumaat kalian tidak akan dapat hadir lagi di Masjid Al-Irsyad. Kerana apa? Kalian sudah berada di alam perkuburan. Sama-sama kita renungkan, mudah-mudahan hadis-hadis yang saya bacakan, ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan mendatangkan satu pemangkin semangat untuk kita terus melalui kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf nah kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita berjumpa pada kuliah akan datang insyaAllah. Untuk baca kita sebagai kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.